Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sulu ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Pertama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya. Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan untuk solat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan untuk kita sama-sama menyambung lagi pengajian kita dalam kitab Aqidah Sanusiyah ataupun kitab Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada bab, masih lagi bab dalil sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada muka surat 15-16 pada dalil sifat qudrah. Betul? Bukti esa. Baik, maksudnya dalil wahdaniyah. Baik. Kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. قال شيخنا المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحدا لزم ألا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ. Dia kata apa? Dia kata adapun bukti wajib esa bagi Allah Ta'ala, kerana sekiranya dia bukan satu, nescaya pasti tidak diwujudkan sesuatu daripada alam ini, kerana pasti lemahnya Allah ketika itu. Baik, macam mana dengan adanya banyak Tuhan menyebabkan Allah Ta'ala lemah? Ni kan satu benda yang kita payah sikit nak faham lah. Baik, jadi dia kata macam ni. Dia tak hurai lah kat sini kan. Dalam kitab-kitab yang lebih besar, dia hurai dengan panjang lebar masalah ni dengan empat contoh. Kita kata secara tak mungkin. Sekali mungkinlah boleh sama kan. Oh, saya nak ni, awak pun nak ni, okeylah, samalah. Tapi dia banyak benda kan. Banyak benda yang ada dalam alam ni. Jadi tak mungkin semua benda sama. Kita pun, saya cakap jauh-jauh lah kan, kita dengan pasangan kita pun tuan-tuan, ada benda yang kita nak, ada benda yang pasangan kita nak. Yang dia nak kita tak nak, yang kita nak dia tak nak. Normal. Okay. Ada waktu gaduh juga. Jadi kalaulah Tuhan ada ramai, maka ketika itu akan berlakulah apa yang kita kata, akan berlaku pertembungan. Tuhan katalah ada dua, tak payah banyak-banyak, dua cukup. Ulama sebut dua je. Dia kata kalau dua pun masalah, apatah lagi banyak, lagi problematik kan. Jadi kita katalah ada dua Tuhan. Satu Tuhan nak siang, satu Tuhan nak malam. Okey.
Dia tak mungkin jadi dua-dua. Boleh faham? Dia tak mungkin jadi dua-dua. Sekarang ni siang, tapi sekarang juga malam. Tak mungkin. Dia tak jadi macam tu. Okay, kalau siang, siang lah. Tu Ustaz ni Scandinavian country tu kan. Kan siang lama kan. Kadang-kadang malam lama, kadang siang lama. Itu siang lama, dia bukan siang dan malam. Okay, kita tak hukum dia. Dia contohnya, kita kan siang, malam pukul 7 dah malam dah. 7.30 lah. 8 tu dah gelap dah. Okay. Kalau dia sana, pukul 8 tak gelap lagi. Pukul apa gelap, Allah Alam, saya pun tak tahu lah. Mungkin pukul 12 tengah malam baru gelap. Jadi dia punya maghrib pukul 12 tengah malam. Walaupun subuh dia sama dengan kita pukul 6. Tapi maghrib dia pukul 12 malam. Isya dia pukul 1. Contoh. Jadi adakah kita nak kata pukul 7 dia tu dah malam? Tak. Siang. Masih siang. Okay. Jadi kita kata kalaulah ada dua Tuhan, masing-masing nak benda yang lain, maka tak mungkin jadi dua-dua. Okay. Tak mungkin jadi dua-dua. Maka yang jadi, dan tak mungkin juga dua-dua tak jadi. Sebab kalau dua-dua dia tak jadi, sekarang ni kita ada. Kan tu isunya. Sekarang ni ada malam. Esok lagi ada paginya. Jadi kita kata ada benda yang berlaku lah. Baik. Jadi bila berlaku salah satu, maksudnya apa? Salah satu lagi tak berlaku. Dia kalah lah. Bila dia kalah, maksudnya apa? Dia lemah. Okay. Bila dia lemah, maka dia tak mungkinlah boleh layak dipanggil Tuhan. Baik. Adakah yang kuat itu dipanggil Tuhan? Adakah yang kuat itu, yang berjaya itu dipanggil kuat? Tak juga. Dipanggil lemah juga. Sebab apa? Sebab dia sama-sama Tuhan. Sama level. Jadi kalau Tuhan ni lemah, Tuhan ni pun lemah juga. Maksudnya apa? Akan ada masa yang dia akan kalah juga. Jadi tak mungkin Tuhan panggil macam tu. Tak mungkin sifat Tuhan macam tu. Boleh ada menang, boleh ada kalah kan. Dia punya kehendak dia tak tertunai. Tak mungkin. Dia qahar kan. Dia dikuasai oleh sesuatu yang lain. Tak mungkin. Maka sebab itulah kita kata mestilah wajib Tuhan tu Esa. Ni simple lah. Ni dalil simple. Dalam, kalau tuan-tuan nak tengok dalam kitab-kitab lain, dalam Risalah Tauhid dia perincikan masalah ni. Dan dalam kitab besar-besar lah, insyaAllah nanti kita buka lah kitab-kitab Jawi ni kan. Yang besar-besar tu ada kalau di selatan biasanya baca Risalah Tauhid lah. Kalau di utara biasa baca Aqidatun Najin ataupun Durus Samin. Dan tengoklah sini kita buat survey lah nanti, ramai orang utara ke ramai orang selatan. Sebab kita duduk tengah-tengah kan, Selangor. Jadi kita dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Allahu Akbar. Jadi itu dalil sifat wahdaniyah. Baik. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrah wal iradah wal ilmu wal hayah fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadith. Dia kata apa? Dia kata adapun bukti dalil wajib bersifatnya Allah Taala dengan qudrah, iradah, ilmu dan hayah. Apa dia? Qudrah kuasa, iradah kehendak, ilmu pengetahuan, hayah kehidupan. Maka kalau Allah Ta'ala tak ada salah satu daripada empat sifat ni, maka dia kata dia kata apa dalil bukti Allah Ta'ala mesti bersifat-sifat ni? Dia kata kerana sekiranya jika tiada sesuatu daripadanya, maksudnya lawin tafa syai'un minha daripada nya ni ialah daripada empat sifat ni. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak ada kudrah, tapi dia ada iradah, ada hayah, ada ada ilmu, ataupun dia ada kudrah tapi tak ada iradah, tapi ada ilmu, ada hayah, ataupun dia ada kudrah, ada iradah tapi tak ada ilmu, dan dia ada hayah, ataupun dia ada kudrah, ada iradah, ada ilmu tetapi tak ada hayah. Salah satu dia, tak semesti semua tak ada. Salah satu ni tak ada, maka dia jadi masalah apa? Nescaya tiada terdapat sesuatu pun daripada benda-benda yang baru itu. Okey, tak mungkin ada something benda yang baru. Maksudnya tak mungkin ada kita. Yang kita ni benda baru, maka tak mungkin kita ni ada. Okey, nak yang lebih bahasa yang lebih mudah, tak akan adalah satu pun makhluk di dunia ni. Tak mungkin.
Kalau Allah Ta'ala tak ada kuasa, takkan ada satu pun makhluk di dunia ni. Kalau Allah Ta'ala tak ada iradah, takkan ada satu pun makhluk di dunia ni. Kalau Allah Ta'ala tak ada ilmu, takkan ada satu pun makhluk di dunia ni. Dan kalau Allah Ta'ala tak hidup, tu lagi faham lah. Tu tak payah syarah pun faham. Betul? Sebab kalau tak ada, Allah Ta'ala tak ada, kita pun tak ada. Sebab kita punya asal ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada. Macam mana kita ada? Macam mana kita ada? Allah Ta'ala tak ada, tapi dia yang ciptakan kita, tapi dia tak ada. Macam mana? Kan? Benda mati, kan? Allah Ta'ala tak hidup lah. Benda mati, boleh buat apa-apa? Tak boleh buat apa-apa. Boleh jadi zombie je lah, tuan-tuan. Itu pun kalau jadi zombie lah. Contoh, kan? Tak ada. Tak boleh buat apa-apa. Apa orang hantar dia kat mana ke, orang dia letak kat mana ke, orang nak buat dia macam mana pun, dia ikut je. Kan? Benda mati. Dia tak boleh nak buat apa. Okey? Yang kedua, kalau dia tak ada ilmu, macam mana dia nak ciptakan semua benda ni, Masya Allah. Kan? Kita tengok, kan, kalau kita belajar sains, kita renung, kan? Belajar, ada seorang doktor telinga rasanya. Doktor telinga ni, ENT kan? Ear, nose and throat ni. Di barat lah. Dia ni, jadi guru saya bawa guru dia di US lah. Syekh Hamzah Yusof, dia bawa guru dia Syekh Ul Ahmad Na rasanya, ulama Mauritania lah. Kata dia Syekh sakit telinga, bawa pergi hospital kan. Dekat klinik doktor tu, tengoklah kan, dia macam-macam lah. Dia doktor, dia memang pakar telinga, dan dia ada PhD dalam bab telinga kan, ada PhD dalam bab telinga. Aku tanya kat dia, doktor, macam mana kan belajar pasal telinga ni kan? PhD pasal telinga je, tuan-tuan. Dia kata waktu saya degree, saya ni tak percaya Tuhan kan? Waktu saya degree, saya tak percaya Tuhan lah. Tuhan ni tak ada apa-apa lah, tak ada makna pun. Tapi makin lama, makin saya kaji kan, makin bila saya buat PhD pun saya fikir, tak mungkin telinga yang complicated ni jadi sendiri by their own choice. Tak mungkin. Mesti ada sesuatu yang ada pengetahuan buat benda tu. Kan? Yang kita pula nak dapat PhD kena belajar pula kan. Panjang masanya. Jadi tu dia nak kata, itu baru satu aspek daripada aspek-aspek yang ada kepada kita. Dia tak bincang lagi benda lain, tak bincang lagi hakikat roh, tak bincang lagi, Masya Allah, macam-macam lah benda kan. Itu baru cerita pasal telinga. Macam mana daripada telinga, macam mana telinga tu efek kita punya rohani kan. Macam mana kan orang, saya tak ingat nama, bukan Ibnu Khaldun rasanya. Adalah seorang ulama Islam ni, Ibnu Khaldun kot. Dia ada satu kitab nama dia Muziqa, kitab muzik. Dia boleh buat main, saya tak pasti apa nama alat dia tu, tapi alat muzik lah. Dengan alat tu dia main, dia boleh buat orang ketawa. Dia boleh tukar dia punya tone dia tu jadikan orang menangis. Dia boleh tukar tone tu menyebabkan orang tidur. Orang tidur, power ni. Jadi sebab tu ulama zaman dulu sangat kritikal lah masalah muzik ni kan. Sebab tahu efek yang dia boleh buat. Ini memang ulama Islam tu dia ada kitab. Saya tak ingat, tak silap saya Ibn Khaldun lah. Kalau bukan dia pun ulama Islam lah. Dia ada kitab muzik, cerita pasal muzik, cerita pasal tabaqat suara ni kan, yang apa, do re mi tu kan, tu dia cerita tu lah. Yang tu kan dia sampai boleh pecah gelas kan, benda real. Walaupun kita rasa macam pitch tu memang ada efek kan, pitch tu memang ada efek, dan dia ada efek kepada jiwa kita. Kenapa kita bila dengar lagu, ada orang bila dengar lagu, dia layan lagu tu nangis kan. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya antara orang yang terefek banyak dengan lagu lah kan. Saya dengar lagu Ramli Sarip boleh nangis kot. Kan. Adalah lagu-lagu dia tu kan. Jadi muzik tu dia satu lirik dia lah kan. Lirik dia tu menyentuh jiwa kita. Tapi muzik tu dia ada efek tak? Kenapa motivator dulu kan, nak bagi anak-anak menangis, dah dia pasang lagu tinini betul tak? Saya tak tahulah tuan-tuan sempat kan dengan pengalaman macam tu. Kami dulu zaman-zaman sekolah biasalah,
Bila nak buat menangis tu kan, dia pasang lagu tu. Adik-adik ingat kat rumah mak ayah kan. Tapi pasal muzik tu. Kalau dia cerita je tak pasang muzik tu, tak jadi ke, tak nangis ke. Kan, dia kena pasang muzik. Sebab apa? Dia akan feeling. Dia ada efek. Kan, dia ada efek. Jadi tak mungkin sesuatu yang menciptakan, sebab kita tahu Allah Ta'ala ciptakan semua, even bunyi tersebut kan, semua Allah Ta'ala cipta. Tak mungkin sesuatu yang sangat complicated macam tu dia terjadi sendiri, tak mungkin. Mesti diciptakan oleh sesuatu yang sangat berilmu. Okey, tersusun. Macam saya pernah bagi contoh dulu kan, macam saya buat Allah Ta'ala, kita tengok alam yang besar ni pun kita dah takjub kan. Kita tengok susunan planet, buruj kan, the constellation. Dan kita tengok benda yang kecil pun Allah Ta'ala susun cantik tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kalau ini kita semua batu-bata kan, contoh tuan-tuan pergi kat KLCC, tuan-tuan pergi kat KLCC, tuan-tuan pergi dekat, saya tak tahu, saya tak ingatlah kedai apa, tapi dekat mall lah biasanya kan, tuan-tuan tengok dia punya dinding-dinding dia tu, batu apa biasa dia pakai? Tak pakai batu bata. Biasa dia pakai granite. Ataupun dekat KLCC tu dia pakai batu limestone. Cantik lah, nampak fosil dalam tu, masya-Allah. Jadi tak mungkin dia tersusun dengan sendiri kan. Granite tu tuan-tuan tengok kan, setiap mineral tu dia ada signifikan dia, barulah nama dia granite kan. Dia ada dia punya pantulan cahaya dia, bila kita tengok bawah mikroskop, dia ada dia punya ciri-ciri khusus dia. So tak mungkin benda tu terjadi sendiri kecuali dengan sesuatu yang ada ilmu. Kemudian kalaulah Allah Ta'ala dia tidak ada iradah, dia tak akan cipta apa-apa. Macam kita kan, siapa malam ni ada teringin nak makan KFC? Ada? Tak ada kan? Ada. Dah sebut terasa lah nak makan kan. Kalau tak sebut tu kita pun macam tengok KFC kita pun KFC ya, kita tak ada keinginan, walaupun ada depan mata. Kita tak ada, bila tak ada iradah, walaupun ada kemampuan, tuan-tuan ada kuasa, tuan-tuan tahu, tapi tak ada iradah kan, tidak ada kehendak, maka tak akan berlaku juga benda tersebut. Okey, maka kalau Allah Ta'ala tak ada iradah, tak akan jadilah sesuatu daripada alam ni juga. Dan yang terakhir ialah kalau Allah Ta'ala tak ada kudrah, ya khalas, benda yang tak ada kuasa nak boleh buat apa? Kita tuan-tuan kan, ni kubah ni kan, boleh angkat sendiri dengan tenaga kita? Tak jadi. Tak jadi. Mana ada? Zaman dulu macam mana buat kubah? Wallah alam, saya pun tak tahu kan? Dia buat satu-satu kan, tampal satu lah. Jadi sekarang kita nak angkat boleh? Tak boleh kan? Angkat dengan tenaga manusia tak boleh. Maka perlu ada kekuatan. Maka Allah Ta'ala macam mana dia bumi ni kan, tak payah tengok planet lain lah, tak payah tengok langit lain, tak payah tengoklah syurga ke arash ke apa kan, tengok bumi sudah kan. Macam mana nak ciptakan bumi ni kalau tak ada kekuasaan yang sangat hebat kan? Kita pun nak buat benda yang simple, contoh apa? Welding kan, dah nak kena ada electrical power, betul kan? Yang cukup. Kalau tak cukup tak jadi, betul? Itu baru nak welding, belum nak buat benda lain lagi ya, belum nak buat benda lain. Maka nak ciptakan alam sehebat inilah kan, mestilah ada kuasa. Maka semua itu menunjukkan apa tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala tak ada semua sifat ni, maka tidak akan ada sesuatu lah daripada perkara yang baru. Selesai. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basar wal kalam fal kitab was sunnah wal ijma'. Wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadiha wa hiya naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhal. Dia kata apa? Adapun bukti, wajib mendengar, wajib melihat dan berkata-kata bagi Allah, dalil dia apa? Dalil dia ialah kitab sunnah ijma'. Asalnya dalil dia ialah kitab sunnah ijma'. Maksudnya kitab tu Al-Quran lah, sunnah hadis Nabi, dan ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama' lah. Okey, jadi dalil kita mengatakan Allah Ta'ala mendengar, melihat dan berkata-kata, asalnya ialah sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut wallahu sami'un basir, wa kallamallahu Musa taklima. Okey, daripada situ.
Jadi dalam Quran Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, dan Allah Ta'ala berkata-kata, maka kita kata Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat tersebut sebab dia yang describe diri dia macam tu. Cuma Imam Sanusi ditambah sikit, dia kata apa? Dan juga sekiranya dia tidak bersifat dengannya, nescaya dia bersifat dengan segala lawannya, iaitu segala kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Tapi dalil ni lemah. Dalil ni dikritik oleh ulama Asy'ariyah lah. Okey, dalil ni dikritik oleh ulama Asy'ariyah. Sebab ulama kata sifat mendengar, melihat dan berkata-kata ni memang pure kita tahu daripada Quran, sunnah. Dan ijma' lah. Okey, dia bukan dengan dalil akal. Sebab kalau Allah Ta'ala tak melihat pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala, kalau fardu takdir dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut dia melihat, dan dia tak sebut dia mendengar. Kalau dia tak mendengar dan tak melihat pun dia dah maha mengetahui, dah cukup dah. Kita isunya nak mengetahui perlu mendengar dan melihat. Tu bezanya. Sebab Allah Ta'ala ilmu dia qadim. Ilmu dia ialah azali. Sejak dahulu kala lagi. Kan? Sejak azali lagi. Dah ada dah ilmu dia, dah solid. Ilmu dia dah tak berubah. Ilmu dia dah cukup. Okey? Itulah ilmu dia. Selama-lamanya macam tu lah. Dia tak ada perubahan. Dia jangan kata Allah Ta'ala punya ilmu bertambah. Tak ada. Wa'ayazubillah. Ilmu Allah Ta'ala tak bertambah. Ilmu kita ia bertambah. Okey? Kita bermula dengan kejahilan baru tahu. Allah Ta'ala tak ada. Dia tak mula dengan kejahilan. Okey? So, bila macam tu, maka Allah Ta'ala tahu dah apa yang nak berlaku. Allah Ta'ala tahu apa kita nak cakap. Allah Ta'ala tahu apa yang kita nak buat. Jadi dia tak perlu melihat dan dia tak perlu juga mendengar. Okey? Faham? Untuk dia mengetahui, dia tak perlu melihat dan tak perlu mendengar. Sebab tu ulama kata dengan akal kita payah nak mensabitkan sifat ni. Sebab tu ulama kritik masalah sifat ni lah. Masalah dalil istidlal yang digunakan oleh Imam Sanusi ni. Ala kulli hal, bolehlah kita nak guna, kan? Tu tak ada masalah. Cumanya dalil yang kuat sebenarnya ialah memang solid sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dia bersifat dengan sifat ini, maka kita sabitkan. Tu je. Itu lebih kuat lah. Sebab dia kata apa? Tak semesti tak mendengar. Allah Ta'ala lemah. Lemah tu dia sudut kita sebab kita tak boleh tahu apa-apa. Kan? Orang buta sebab dia tak nampak jalan. Jadi Allah Ta'ala dia tak perlu. Dia ada ilmu dia. Kan? Kita sebab tak nampak, jadi kita tak tahu. Kan? Kita tak mendengar, tak tahu. Sebab itu kan orang kita sebut orang mukallaf tu siapa? Orang yang dia boleh mendengar atau melihat. Sebab itu sumber pengetahuan. Kan? Sumber untuk kita sampaikan maklumat ke dia. Kalau tak, memang dia, kalau dia pekak dan buta, dia memang bukan mukallaf. Dia tak boleh. Kita nak ajar dia macam ni. Orang buta, nak ajar dia solat. Orang buta dan pekak, nak ajar dia solat macam mana? Boleh try. Tak boleh. Macam mana nak ajar? Yang buta dan pekak daripada kecil ni, daripada lahir. Kalau baru buta sebab aksiden, itu mukallaf lagi. Okey, itu mukallaf. Yang ni memang buta dan pekak sejak daripada baby. Lahir-lahir memang buta dan pekak. Macam mana? Memang tak boleh nak buat apa-apa. Macam mana nak bagi tahu dia? Nak bagi tahu dia ambil wuduk. Tak payah bagi tahu dia ambil wuduk. Nak bagi tahu dia ini air. Dia tak dengar. Tunjuk, dia tak nampak. Dia boleh, tapi boleh rasa, ustaz. Memang boleh rasa. Tapi apa beza rasa air ni dengan beza rasa air sirap? Dengan beza rasa air teh, dengan beza minyak, kan sama, semua cecair, kan? Okey lah, yang ni melekit, yang ni dia punya ni, okey ada beza. Okey, air kosong antara air mutlak dengan air mustakmal, macam mana nak ajar dia? Kan dah, macam mana nak ajar? Tunjuk pun dia tak nampak. Bagi tahu ni mustakmal pun tak dengar. Boleh beza tak? Tuan-tuan boleh beza tak dengan rasa, oh ini mustakmal? Dia daripada kecil pun tak tahu mustakmal tu benda. Macam mana nak ajar? Jadi memang tak boleh nak ajar. Jadi apatah lagi nak ajar benda lain. Sebab tu dia memang tak wajib apa-apa lah. Dia tak wajib Islam. Dia tak, macam mana nak ajar dia mengucap? Kan? Azan kat dia, dia tak dengar. Mau kesian tu orang tu. Saya tak tahulah berapa banyak. Ada tahu statistik berapa ramai orang yang buta pekak seluruh dunia? Tak ramai lah. Allah Ta'ala tak ramai lah. Biasanya buta sahaja atau pekak sahajalah biasa.
Saya dekat kampung wife saya kat Ipoh tu, saya selalu pergi pusat urut orang buta. Saya suka pergi. Satu, kita tak segan lah, kita gemuk ke apa kan, dia tak nampak, dia boleh rasa lah, kita tak nampak lah kan, so kita tak segan. Sebab apa? Buta. Bagus, Masya Allah kan, boleh buat kerja. Semua yang mengurut tu semua buta. So boleh buat kerja, boleh, sebab dia boleh dengar. So boleh ajar dia, okey nak mengurut macam ni, picit kan. Dia tahulah, lepas tu dia pandai bajet. Masa tu boleh tahu. Dia pasang radio Klasik FM, tuan-tuan. Saya boleh hafal lah lagu-lagu dia tu, insya-Allah. Okey. Dia muda lagi tapi jiwa tua kan, tak nak buat macam mana. Orang Terengganu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh belajar sebab dia masih dengar. Tapi kalau memang dah pekak terus, buta dan pekak, tak daya kan, tak daya, tak boleh nak buat apa. Okey, baik. Jadi itu dia dalil dia lah. Dalil dia ialah Al-Quran, hadis dan ijma'. Dan dalil akli dia, kalaulah Allah Ta'ala tak ada sifat ni, maka dia itu Allah Ta'ala akan bersifat dengan lawannya, iaitu buta, pekak dan bisu. Maka itu kan kekurangan dia sudut kita. Dia bawa ke situ. Tapi ulama kritik, masih kritik lagi lah ibarat ni. Okay? Masih kritik lagi cara dalil ni lah. Itu satu benda tuan-tuan yang tuan-tuan kena hargai di dalam tradisi ilmu Islam. Ulama kita dia tak ta'assub, walaupun tu guru dia. Kita hormat guru kita, tetapi kalau guru kita salah, kita kata dia salah. Ni ulama kita memang. Ni siapa ni kan? Imam Sanusi ni, wali Tuhan, wali besar ni. Kan, tapi orang-orang yang syarahkan kitab dia semua kritik dia macam tu. Kan? With insaf, kita kritik dengan ilmu lah. Kan? Dengan keinsafan. Bahawasanya ilmu ni Allah Ta'ala. Kalau salah, salah lah. Ulama besar mana pun. Tapi tu satu pula. Dia kena dengan adab lah. Kan? Dia kena dengan adab. Mana boleh? Tu tak beradab pula kan. Kita kritik ulama tengah-tengah orang ramai kan. Oh, syekh besar ni kan, syekh kampung tu. Syekh sebenarnya salah tadi. Oi, boleh tuan-tuan. Haram ke boleh. Sebab kita memalukan orang. Boleh. Dia ada adab. Contoh macam Imam At-Tahawi kan. So ada ketika tu dia baca raja ketika tu lah, saya tak ingat raja apa. Raja Mesir Dia suruh dia himpunkan, dia minta ada fatwa daripada seorang ulama senior, tua. Himpunkan fatwa. Jadi dia suruhlah semua ulama-ulama dah himpun tu, dia orang bawa ke Kahirah. Dan ulama-ulama yang dekat Kahirah Mesir ni bacalah kan, tengok ada salah lah. Sampai ada satu masalah tu, Imam Sanusi kata, saya rasa ada something masalah ni, tapi saya tak pasti, saya nak pergi check dulu dengan tuan imam. Maka Imam Sanusi pun pergi jumpa, dia check, dia tanya dengan tuan imam, betul ke tuan imam cakap yang ni? Bukan ke macam ni. Tuan imam tu pun kata, oh betul lah, saya salah. Okey, Imam Tahawi balik Mesir kan. Jadi raja tanya, macam mana? Tak, saya yang salah kan. Saya salah faham kan. Kenapa dia cakap itu? Sebab tuan imam tu nanti dia akan ubah balik. Dia akan ubahlah pendapat dia bila dia dah tahu salah kan. Jadi tak perlulah kita nak bagi tahu ke aja kita jumpa salah imam untuk memalukan dia seolah-olah kita ni budak lagi pandai daripada orang tua. Ni masalah orang zaman sekarang nak tunjuk lagi pandai. Kan? Tengok saya ni kemas agak ni. Yang antara adab para ulama kan. Ni orang ramai tak ni kan, tak perasan. Saya pun kadang-kadang tak perasan agak benda ni kan. Bila tok guru kita tegur baru kita perasan. Contoh ada Syekh Hasan Habannakah. Syekh Hasan Habannakah ni ulama besar Syria lah. Ulama mazhab Syafi'i besar Syria. Dia tengah mengajar, ada ulama agak tapi ulama muda. Duduk anggur. Bila Syekh cakap, orang muda tu anggur. Seolah-olah macam betul saya faham ni apa Syekh Tok Guru sebut ni kan. Maka Syekh kata, kau anggur-anggur, kau tahu ke apa aku cerita? Kalau kau tahu, kau mengajar lah. Kalau kau tahu, kau mengajar kan? Kau anggur-anggur sangat. Seolah-olah macam ilmu yang Tok Guru ada tu saya pun tahu juga, saya pun faham, saya pun ada level knowledge macam Tok Guru juga. Seolah-olah macam tu lah. Ni Tok Guru ulama kan? Bagaimana dia tarbiyah anak-anak murid dia. So sebab tu dia adab dengan ulama ni lain lah. Kalau kita sempat jumpa kan dengan ulama-ulama ni, itu adab dia, masya-Allah, ajib. Okey, ulama-ulama besar lah kan. Tu Syekh Muhammad Yaqubi dia kata apa, ulama-ulama ni kalau jumpa dia orang akan discuss pasal ilmu,
Tapi kalau ulama-ulama tua, ulama-ulama besar berjumpa, dia akan diam. Sering diam. Tak cakap apa, zikir. Sebab apa? Sebab awak nak cakap, awak nak tunjuk ilmu awak power ke apa? Kecuali ada discussion lah. Kalau tidak, diam. Tak cakap apa. Kan? Kita ni selagi boleh tunjuk kita pandai, selagi tu kita nak buat kan. Kita tu saya lah. Kan? Ni kita banyak masalah lah. Okey? Baik. Allah kat mana tadi? Selesai. Wa amma burhan. Jadi itu saya sebut tadi, ada apa ni, kita kan panggil adab lah. Kan? Adab kita. Dan kita insaf. Kalau orang terdahulu salah, ulama kita dia tegur. Tuan-tuan akan tengok benda tu banyak dalam kitab-kitab syarah. Kan? Contoh tuan-tuan mengaji fiqah kita apa? Fiqah sini ngaji kita apa? Fiqh Mahaji. Fiqh Mahaji tak ada syarah dia lah kan. Kalau baca kitab Ghayah Takrib kan. Baca kitab Ghayah Takrib Mata Abi Sujang tu. Cuba baca dia punya syarah dia. Syarah Fathul Qari. Dalam syarah tu dia kata wa ta'biri huna aula. Kan? Ta'bir aku dalam masalah ni lebih aula, lebih utama daripada ta'bir pengarang asal. Dia selalu sebutnya tu. Dia kritik lah, kritik penulisan. Tapi kritik dengan adab lah. Sebab dia benda tu maksudnya ilmiah. Okay. Contoh semalam kami ngaji kita Tuhfatul Tullab. Pengarang dia pakai, dia kata babul ahdas. Bab tentang hadas. Bab pada menyatakan tentang hadas. Dalam kitab lain Imam Nawawi sebut bab asbabul hadas. Okay, sebab-sebab hadas. Ada yang kita sebut nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Jadi semua apa ibarat ni ialah bagian susunan kata tu dikritik oleh pengarang. Dia kata wa ta'bir huna aula min ta'bir syekh sekian-sekian yang bertakbir dengan, yang berkata dengan sekian-sekian. Sebab apa? Dibawalah dalil. Dibawa dalil. Jadi itu kaedah ulama kita. Kita bukannya sekadar tok guru kita cakap yang tu, itulah yang betul, satu-satunya yang betul, tak ada yang lain kecuali tok guru kita. Itu ta'assub. Kan? Ulama kita tak pernah ajar kita ta'assub. Kan? Kita berujar dengan atas dasar ilmu. Boleh? Tu saya nak sebut insaf tu. Berbanding dengan golongan-golongan yang sesat, dia suka tok guru saya takkan salah pula, tok guru saya tok wali kot. Macam tu. Itu masalah. Baik. Wa amma burhanu kauni fi'lin mumkinat aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba 'alaihi ta'ala syai'un minha 'aqlan aw istihala 'aqlan la qalaba al-mumkinu wajiban aw mustahilan wa dhalika la yu'qal. Okey, dia kata apa? Dia kata ada pun bukti. Jadi selesai dalil bagi sifat wajib bagi Allah Taala, selesai. Sekarang dalil bagi sifat harus. Apa dalil bagi sifat harus Allah Ta'ala? Dia kata apa? Adapun bukti tentang berbuat perkara-perkara mungkin dan meninggalkannya harus pada hak Allah Ta'ala. Apa buktinya? Buktinya ialah fali'annahu, kerana jikalau wajaba alaihi, wajib ke atasnya Allah Ta'ala, syai'un minha aklan, wajib ke atasnya daripadanya kepada Allah Ta'ala secara akal. Okey? Jikalau wajib ke atas Allah Ta'ala sesuatu daripadanya, daripada benda yang mungkin tu pada akal, aw istihala aklan, ataupun mustahil secara akal, lang qalabal mungkin, maka nescaya bertukar yang mungkin itu wajiban menjadi yang wajib, aw mustahilan, ataupun menjadi mustahil. Baik, macam ni. Kita kena ingat balik lah tuan-tuan, apa benda yang mungkin tu, yang muka surat 2 tu, muka surat 1, muka surat 2. Mungkin ni apa? Benda yang harus akal. Harus tu apa? Benda yang boleh menerima ada, benda yang boleh terima tiada di sudut akal. Okey? Kita ulang banyak kali dah benda tu. Sekarang kalaulah dia tu wajib, Allah Ta'ala wajib buat dia dah berubah hakikat. Dia jadi benda wajib. Wajib akal. Wajib akal apa dia? Benda yang mesti ada. Betul? Kan? Kita sebut wajib akal tu apa? Akal tak terima ketiadaan dia. Maksudnya akal kata benda ni mesti ada. Okey, itu satu. Ataupun kalau kita kata mustahil Allah Ta'ala menciptakan dia, maksudnya secara akal, maka ketika itu dia ialah mustahil akal. Mustahil akal apa pula? Akal tak boleh terima dia ada. Selama-lamanya akal kata dia ni mesti tidak ada.
Baik. Kalau jadi macam tu, dia kata apa? Fazalika muhal. Berubah hakikat tu tak masuk akal. Zalika la yu'qal. Okey, perkara berubah hakikat ni tak masuk akal. Okey, kita tak boleh terima. Okey, azan dulu, lagi kita terang sikit. Insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. آت محمد رسول الله وأصبح قومه sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Ini kita habis awal lah. Ni dah masuk bab Rasul ni, kita start next kuliah lah. Jadi kita kata, baik, kita ulang balik. Allah Ta'ala ada sifat wajib, 20 sifat. Okey. Kemudian Allah Ta'ala ada 20 sifat yang maksudnya mustahil ke atas Allah Ta'ala bersifat dengan 20 sifat yang lawan bagi yang wajib. Kemudian satu sifat harus bagi Allah Ta'ala, iaitu apa? Mengadakan ataupun meninggalkan buat benda yang harus. Okey? Membuat atau meninggal buat benda yang harus. Harus saja bagi Allah Ta'ala untuk buat ataupun meninggalkan buat benda yang mungkin ataupun yang kita sebut harus akli ni. Benda yang boleh ada dan benda yang boleh tiada. Baik, kalau tiba-tiba kata tak, Allah Ta'ala wajib buat, yang ni yang masalah ni, yang kita bahaskan. Mustahil. Allah Ta'ala wajib bagi pahala kat kita. Kita kata tak, Allah Ta'ala wajib bagi kebaikan kat kita. Wajib ke Allah Ta'ala bagi kebaikan? Tak wajib. Ni untuk faham masalah kenapa perlu benda ni besar. Kalau benda simple je disebut, tapi benda ni besar. Sebab apa? Sebab ketika itu dia akan ada banyak masalah. Sifat harus ni dia besar, dia perbincangan yang luas. Kan? Dan di sinilah ada orang yang salah dalam masalah akidah, antaranya ialah orang-orang Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah dia mengatakan Allah Ta'ala wajib bagi kita pahala kalau kita buat kebaikan. Allah Ta'ala wajib secara akal. Dia kata tak, Allah Ta'ala tak wajib secara akal. Kan? Allah Ta'ala tak wajib bagi kita pahala kalau kita buat apa-apa pun. Okey? Tak wajib. Dan Allah Ta'ala pun, kita tuan-tuan, kita ni tak layak pun untuk dapat apa-apa. Jangan rasa kita ni layak. Dan kita bukan bincang syurga, tak. Guru saya sebut, bila dia sebut terasa, kita even tak layak pun untuk dapat sekeping roti daripada Allah Ta'ala. Tak layak.
Apa yang menyebabkan kita layak? Tuan-tuan punya kekuatan ni Allah Ta'ala bagi. Taufik Allah Ta'ala bagi. Kan? Allah Ta'ala lah yang memberi kita taufik untuk buat kebaikan. Allah Ta'ala lah pula yang bagi kita kudrah untuk kita buat kebaikan tersebut. Jadi semua tu daripada dia. Tiba-tiba kita claim. Kita nak claim. Kan? Contoh ni, contoh macam ni. Kan? Tuan-tuan ada pekerja. Dia tak buat kerja. Kitalah yang buat kerja untuk dia. Kita bagi allowance pula dia. Lepas tu dia nak claim. Kita bagi gaji kat dia. Kita bagi makan minum dia. Dia tak buat kerja pun. Kita yang buat kerja tu. Tiba-tiba dia nak claim allowance. Layak? Itu perumpamaan dia. Jadi Allah Ta'ala bagi kita pahala. Pure min fadlillah. Daripada kepemurahan Allah Ta'ala. Pure. Layak? Tak ada seorang pun layak. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi kita nikmat. Allah Ta'ala bagi kita nikmat, tuan-tuan. Lepas tu Imam Ghazali dia kata apa? Dia kata ada orang miskin kan? Ada orang miskin. Dia kata saya ni tak ada apa-apa. Saya ni miskin, saya tak ada apa-apa. Imam Ghazali kata, cuba awak kira berapa nilai mata awak tu. Kalau ada orang nak beli, nak jual. Tu Haji, kan? Saya ni miskin lah Ustaz kan. Rumah tak habis bayar lagi ni. Macam mana ni kan? Rumah Syalam ni 1 juta lebih. Kan? Baru bayar 500,000. Duit pencen nak habis dah. Contoh kan? Contoh. Nak bayar macam mana? Cuba kira. Ada orang nak beli mata kita, nak jual. Kalau ada orang nak beli 5 juta, nak jual. Mata sebelah je. Kan dua-dua belah, ada sebelah lagi kan. Sebelah je. Nak jual tak? 5 juta, 10 juta, 20 juta. Bagilah berapa juta pun kita takkan jual. Kita rasa kita miskin ke tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi mata tu pun kita tak nak bagi ke orang. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala tak bagi. Ya Allah, kau tak bagi saya apa-apa ya Allah. Wa'ayazubillah. Tak kenang budinya kita ni. Tak kenang budinya. Kita tak pernah nilai benda tu. So tuan-tuan duduk dengan orang yang hilang nikmat tu, baru tuan-tuan faham. Saya waktu saya tahun lepas ke 2 tahun lepas masuk hospital, saya rasa macam aduh, demam kan. Demam je pun. Kan? Demam sakit tekak kan. Memang tak kuliah seminggu, tak kuliah. Duduk hospital 5 hari tak kuliah. Jadi saya macam ni baru Allah Ta'ala ambil satu nikmat kan. Ya Allah Ta'ala dah bagi pinjam selama 28 tahun. Yang kita tak pernah sakit pun. Cuba hilang sekali. Baru kita faham. Agak-agak nak tukar, nak bagi ke orang. Orang bagi bilion pun kita takkan bagi tuan-tuan. Satu anggota kita pun kita tak bagi. Betul tak? Kecuali kita ni memang terdesak lah, tak tahulah. Kan? Tak apalah, ambil lah tangan saya sebelah. Saya tangan jari. Apa jari yang paling tak berguna tuan-tuan? Ada? Mana ada? Kotlah tuan-tuan ada jari tambahan contoh, bolehlah bagi kat orang. Tak, itu pun kita tak nak bagi kat orang. Kan? Jadi kita miskin ke? Cuba nilai semua tu, baru kita faham berapa banyak yang Allah Ta'ala bagi kita. Baru kita ada rasa syukur. Betul? Gitu. Baik. Jadi Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala harus saja dia buat semua benda tu. Jadi kalau tiba-tiba wajib bagi Allah Ta'ala, sama ada benda yang maksud Allah Ta'ala atau sebagainya, kita kata benda tu dah berubah hakikat. Kalau Allah Ta'ala wajib buat something, contoh Allah Ta'ala wajib buat kita, maka kita ni ialah benda yang wajib. Jadi kita ni pun azali lah juga sepatutnya, macam Allah Ta'ala. Sebab akal kata benda yang wajib ni benda yang tidak ada permulaan. Kan? Dia mesti sentiasa ada. Dia tidak boleh ada waktu yang dia tidak ada. Jadi kita tak akan matilah patutnya. Tak juga. Kan? Maka sebab tu kita kata kita ni hanyalah harus. Okey? Dan tak mungkin juga mustahil. Kalau mustahil, kita semua pun tak ada. Sebab mustahil kan Allah Ta'ala jadikan kita. Jadi kita ni benda yang harus. Boleh Allah Ta'ala tak mungkinlah berubah benda tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam. Ada soalan tuan-tuan setakat tu? Ada soalan ke? Tak ada Tak ada. Ni simple je lah insya-Allah.
Nanti kita dah tak jauh dah tuan-tuan, dah nak habis dah. InsyaAllah nanti kita akan baca sekali lagi dengan syarah dia lah. Kita akan baca sekali lagi dengan syarah dia, ataupun kita tukarlah kitab yang lebih besar sikit, yang lebih berat lah, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, saya ada 2 pengumuman tuan-tuan. Pertamanya, insyaAllah bulan 3 nanti Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 dia nak buat daurah fiqh wanita lah, kuliah duha dia tu fiqh wanita. Jadi khusus untuk wanita-wanita muslimat dan juga isteri tuan-tuan lah. Kalau yang tak datang, boleh saya jemput hadir lah, sebab saya akan yang mengajarnya fiqh wanita tu. Sebab saya baru tulis kitabnya, baru lancar. Kitab tersebut kita baru daurahkan bersama dengan Ustazah Asma Harun dekat Gombak. Jadi insyaAllah kita nak buat next di inilah, yang dekat dengan tuan-tuan lah, di Masjid Seksyen 13 dekat stadium tu kan, Masjid Al-Ikhlas. Jadi saya jemputlah muslimat semua untuk hadir 14 hari bulan Mac. 14 ke? Hari Sabtu je. Hari Sabtu. Kalau tak silap saya 14 lah. Ni 14 Februari. Betul. Masjid Al-Ikhlas 14 bulan Mac. So saya jemputlah tuan-tuan perempuan hadir ke daurah tersebut. InsyaAllah saya akan isi lah dari pagi sampai tengah hari lah dia punya daurah dia, dengan kitab yang saya tulis sendiri, insyaAllah. Itu yang pertama, jadi jemputan. Yang keduanya tuan-tuan, saya dan sahabat-sahabat, antaranya P. Izzat lah, kami akan buat daurah akbar tuan-tuan pada bulan 9 nanti. Jadi daurah ni kita buat besar lah, kita panggil 6 tuan guru untuk buat daurah ni. Sebab kita buat selama sebulan lah, setiap hujung minggu tu. So selama 5 minggu, daripada akhir bulan 8 sampai akhir bulan 9, kita buat tiap-tiap minggu bersama 6 orang guru daripada seluruh Malaysia, untuk buat daurah fiqh, daurah kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab ni memang untuk para asatizah lah. Jadi bila kita buat daurah akbar ni, kos dia sangat besar tuan-tuan. Kos dia lebih kurang 25,000. Jadi kita memang, saya ambil yuran, saya sebut awal-awal saya ambil yuran, tapi yuran tu just yuran komitmen peserta lah, untuk bagi dia ada komitmen nak datang. Sebab saya letak yuran tu seorang RM20 satu kelas. Total kelas 5 kelas tu, totalnya 100 je saya letak. Tak makan modal tuan-tuan, memang tak cukup modal pun. Cuma just nak bagi dia orang jangan jenis daftar tak datang lah, tu kan, sebab kita sedia macam-macam. Jadi bila macam tu, kita memerlukan ni lah sumbangan daripada tuan-tuan. Kalau ada 250 orang daripada tuan-tuan yang menyumbang RM100, alhamdulillah lah, selesai lah. 250 orang. Jemaah kita sampai 200? Tak sampai so kalau tak sampai, dia kena 100 orang yang menderma RM250 lah. Ala kulli hal, kalau ada yang sudi menderma, jazakumullah khairal jazak tuan-tuan. Yang sudi infak, jazakumullah. Kalau yang tak mampu untuk infak pun, saya harapkan doa tuan-tuan. Saya harapkan doa tuan-tuan supaya majlis ni berjalan lancar. Saya dah lama, dah 3 tahun saya rancang program ni tuan-tuan, dan kita hold banyak kali sebab masalah kewangan lah. Sebab saya nak panggil tuan-tuan guru besar lah, antaranya tuan guru saya sendiri daripada Perak. Jadi takkan kita panggil tuan guru, kita bagi RM200 je kan 3 hari. Tak baloi lah kan, tak padan dengan ilmu dia, dan tak padan lah dengan nilai dia tu kan. Patutnya ilmu dia tu tak ternilai lah, tapi kita cubalah bagi sebaik mungkin. Jadi oleh sebab tu kita cuba juga. Sebab tu saya rancang dalam akhir bulan, maksudnya bulan 9. So adalah masa untuk buat collection dana lah. So kalau ada daripada tuan-tuan yang sudi untuk menderma, jazakumullah khairal jazak. Kalau ada yang nak menderma dalam amount yang besar, yang perlukan nombor akaun, nanti boleh ambil nombor telefon saya. Kita punya pertubuhan dah ada, dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah set up. Cumanya kita tak buat akaun bank je lagi. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan settlekan masalah akaun bank tu. So kalau ada yang nak menyumbang, nanti kita akan bagi nombor akaun terus lah, tak ada masalah. So takut tuan-tuan takut nak letak RM1,000 dalam tabung belakang tu kan. Contoh. Okay, so nanti insyaAllah boleh contact saya bagi nombor telefon lah. Ala kulli hal, apa pun tuan-tuan, saya minta yang paling mudah untuk daripada tuan-tuan ialah doa tuan-tuan. Semoga berjaya program ni dan majlis berjalan lancar, dan tuan-tuan guru kita semua sihat belaka. Sebab ada 2-3 orang guru yang tak sihat sekarang ni. Antaranya Ustaz Hanafiah daripada Terengganu, dia tak sihat.
Jadi doakanlah semoga dia sihat dan boleh hadir daurah tu lah, insya-Allah. So itu saja daripada saya tuan-tuan. Da'watukum, doa daripada tuan-tuan. Itu saja, wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.